Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Syihabuddin. Terima kasih banyak kerana anda berada di channel YouTube saya dan terima kasih banyak jika anda telah tekan butang subscribe. Kalau belum tekan butang berkenaan, tekan butang itu sekarang. Jika ada video-video yang bermanfaat, insya-Allah akan ada di feed YouTube anda. Sahabat-sahabat, baru-baru ini semalam sebenarnya lebih tepat kita telah mendengar ataupun menerima berita kematian Suhaimi Sa'ad. Kita doakan semoga Allah Taala memberikan keampunan kepadanya. Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afi wa'fu anhu. Moga Allah Taala memberikan ketenangan juga kepada ahli keluarga si mati. Sahabat-sahabat, kita dengar dulu apa yang disebutkan oleh isteri si mati, iaitu Ina Naim. Bekas anggota nasyid kumpulan Intim, Muhammad Suhaimi Sa'ad telah menghembuskan nafas terakhir di Hospital Sultan Ismail, Johor Bahru. Pemergian Allahyarham dalam keadaan tenang di samping isteri dan 4 anaknya. Isterinya, Nordiana Mohan Naim berkata suaminya menghembuskan nafas dalam keadaan mudah, malah seorang daripada anaknya sempat mengajarkannya mengucap 2 kalimah syahadah. Masa arwah hidup, dia memang nak umur dia nak sampai 43 saja. Dan bulan 10 adalah tarikh lahir dia lah 12 bulan 10 dan masa tu dia dah mula sakit. Saya sebagai isteri Muhammad Suhaimi Sa'ad, Diana Naim, saya mohon maaf jika suami saya ada tersilap kata atau menyinggungkan perasaan mana-mana pihak atau ada yang makan ke minum ke terambil. Mohon maaf banyak, saya itu sajalah. Jenazah Suhaimi dibawa ke Felkras Sungai Ara, Kota Tinggi dan akan dikebumikan esok. Johor. Alhamdulillah kita telah menonton video daripada Ina Naim ataupun Diana Naim yang mana menceritakan ataupun menjelaskan apa yang berlaku kematian daripada pihak suami beliau, Suhaimi Sa'ad, dan saya yakin seluruh rakyat Malaysia berduka cita dengan kematian beliau, memberikan takziah kepada keluarga beliau. Semoga Allah Taala memberikan keampunan kepadanya. Saya, sahabat-sahabat, beberapa hari sebelum daripada kematian beliau, kita tengok macam mana ada ramai daripada kalangan orang-orang di YouTube, orang-orang di Facebook, di Twitter dan sebagainya, di TikTok juga ada yang menghentam beliau, mengeji, mencaci dan seumpama dengannya. Ia adalah satu perbuatan yang tidak baik kepada orang yang sakit. Saya berfikir banyak kali bagaimana saya nak selesaikan masalah ini. Pagi tadi saya fikir nak buat reaction tentang isu ni. Bila saya nak buat reaction tentang isu ni, saya fikir apakah masalah masyarakat kita. Pertama, mungkin mereka tidak disedarkan tentang isu mencaci dan memaki orang yang tidak dibenarkan di dalam agama. Nabi SAW dah ingatkan kita semua tentang isu caci maki, mengata dekat orang ni tak boleh. Sehingga dalam satu hadis yang direkodkan dalam hadis 40 pun disebutkan, umirtu an uqatilan nas hatta yashhadu an la ilaha illallah wa iqamus salah wa ita'iz zakah fa in fa'alu dhalik haramud damuhu wa 'irduhu. Aku diperintahkan untuk memerangi sehinggalah orang ramai mengucapkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, mendirikan salat, menunaikan zakat dan seumpama dengannya. Sekiranya mereka melakukan hal seperti itu, maka haramud damuhu wa 'irduhu, maka telah mulia dan telah haramlah untuk ditumpahkan darahnya dan juga maruahnya. Umat Islam tak boleh dia nak jatuhkan maruah, tak boleh nak cela dan caci maki sesama umat Islam yang lain. Apatah lagi sekiranya mereka berada dalam isu nazak, tengah sakit dan seumpama dengannya. Kita tidak bergembira dengan kesakitan yang berlaku kepada umat Islam, tetapi kita mendoakan, sunnah pula kita mendoakan kebaikan dan juga keampunan kepada beliau. Semalam berlaku kematian Suhaimi Sa'ad. Ramai daripada kalangan netizen yang saya tengok dekat dalam media sosial mengucapkan takziah atas pemergian beliau, dan ini adalah satu perkara yang baik. Dalam video tadi pun kita tengok bagaimana Diana Naim telah menunjukkan satu sikap yang cukup bagus dalam keadaan yang cukup tenang, menceritakan tentang pemergian suami dia, meminta maaf bagi pihak suaminya, dan itu adalah satu perbuatan yang cukup bagus dan ia dilakukan di hospital yang boleh jadi itu adalah hospital yang Suhaimi Sa'ad meninggal dunia. Kita doakan semoga Allah Taala memberikan keampunan kepada beliau. Sahabat-sahabat, bila saya fikir macam mana nak selesaikan masalah-masalah kita ni pagi tadi, saya nak buat video reaction dan seumpama dengannya, maka akhirnya saya berfikir untuk buat satu penulisan yang panjang berkaitan tentang isu kematian, berkaitan tentang isu bagaimana menghadapi kematian, perkara sunnah di dalam menghadapi kematian,
kematian, perkara bid'ah yang patut kita jauhi dalam isu-isu kematian, nak buat perkuburan nanti, nak kubur macam mana, apakah prosedur yang patut dilakukan apabila orang menerima berita kematian. Boleh jadi daripada kalangan kita yang menonton, ramai lagi daripada kalangan kita yang tidak pernah menghadapi kematian ahli keluarga mereka masing-masing. Jika keadaan keluarga suami Saad itu adalah kali pertama, bagaimana mereka nak hadapi hal berkenaan? Mereka tahu tak apa prosedur yang patut diuruskan? Lalu atas kesedaran berkenaan, saya menulis sebuah buku, menyusun sebuah buku yang bertajuk Panduan As-Sunnah Mengurus Kematian Menurut Mazhab Asy-Syafi'i rahimahullah. Sahabat-sahabat boleh dapatkan buku ini secara e-book di link yang saya letak dekat bawah, insya-Allah. Buat masa ini kita terbitkan dalam bentuk e-book, dan insya-Allah sekiranya ada pembelian lebih daripada 250 orang, saya akan cetak buku ini dalam bentuk fizikal, insya-Allah. Buat masa ini dalam bentuk e-book, moga dapat ambil manfaat. Boleh baca buku terbaru saya di phone sahaja, just klik dan juga baca sahaja. Harga buku ini pun kalau bercetak harga dia RM18, tapi saya buka kepada anda untuk membayar buku ini dengan harga RM10 dan juga berapa banyak yang anda nak bayar. Saya letakkan link dekat bawah, anda boleh buat pilihan dekat situ. Nak support untuk projek kita, projek memandaikan umat lebih banyak lagi, anda boleh tekan lebih banyak di situ. Untuk sahabat-sahabat kita di Singapura yang nak dapatkan buku ini juga, ataupun daripada negara-negara lain yang ingin dapatkan buku ini juga, anda boleh terus maklumkan saya, insya-Allah kita akan uruskan link untuk buku ini dengan segera, insya-Allah. Sekadar itu video kita pada hari ini. Semoga Allah Ta'ala mudahkan urusan kita, ampunkan dosa-dosa kita, akhirnya kita diberikan keampunan oleh Allah Ta'ala, dihidupkan bersama dengan orang yang beriman, akhirnya kita dibangkitkan juga bersama dengan orang-orang yang beriman. Jumpa lagi sahabat-sahabat dalam video reaction seterusnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.